Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Grup UNA akan membentangkan tentang hukum dalam sistem jual beli atas talian e-dagang dalam sudut pandangan fuqaha. Saya akan bermula dengan pengenalan. Penggunaan internet merupakan alternatif baru dalam urusan perniagaan e-dagang pada hari ini, dan penggunaan sangat efisien kerana penjual tidak memerlukan ruang yang tertentu serta tidak terikat dengan masa. Pembeli juga dapat menjimatkan masa, malah boleh membuat pembelian tanpa mengira masa dan tempat. E-dagang dapat menginterpretasikan jual beli dalam bentuk pasaran yang lebih moden dan kompleks. Namun, bagaimana pula dengan e-dagang menurut kacamata Islam dan syarak, rukun serta isu ketika menjalankan transaksi online? Okey, sekarang saya akan menerangkan definisi jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab ialah al-bai'. Al-bai' membawa maksud jualan yang telah ditentukan harganya. Dalam masa yang sama, al-bai' juga bermaksud menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menukar barang dengan barang. Jual beli juga merupakan akad yang merujukkan kepada pertukaran sesuatu harta dengan harta yang lain bagi tujuan pemilikan kekal. Oleh itu, konsep jual beli harus melibatkan sesuatu harta mengikut nilaian syarak. Adapun menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah menukar barang dengan barang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Menurut fuqaha mazhab Maliki, jual beli dari sudut syarak ialah sesuatu akad yang mengandungi pertukaran barang antara dua belah pihak yang melakukan akad. Manakala menurut mazhab Syafi'i, jual beli menurut istilah syarak adalah pertukaran barangan dengan barangan lain melalui cara-cara tertentu. Adapun mazhab Hambali mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan barangan lain secara pertukaran hak milik. Seterusnya, mari kita lihat kelebihan perniagaan secara atas talian atau dikenali sebagai e-dagang. Sebelum itu, mari kita lihat kelebihan dari sudut pengguna. Kelebihan yang pertama ialah pengguna dapat banyak pilihan. Ini kerana pengguna dapat membuat perbandingan produk yang dijual di atas platform e-dagang. Tambahan pula, produk ini dapat diakses dengan mudah. Kelebihan yang kedua ialah menjimatkan masa. Pengguna dapat menjimatkan masa kerana platform e-dagang boleh diakses tidak mengira masa dan di mana jua. Tambahan pula, pengguna tidak perlu pergi ke kedai fizikal. Dan kelebihan yang terakhir ialah mudah mendapat informasi. Ini kerana maklumat berkenaan dipaparkan secara terus di atas platform e-dagang. Pengguna juga tidak perlu menunggu dari pihak penjual untuk mendapatkan informasi produk. Seterusnya, mari kita lihat kelebihan dari sudut penjual. Kelebihan yang pertama, hubungan secara langsung. Ini kerana tidak memerlukan pihak ketiga. Penjual dan pelanggan boleh berhubung terus di atas platform e-dagang. Kelebihan yang kedua, mudah membuat perubahan. Pengiklanan, harga barang dan perkara lain boleh dilakukan di mana sahaja. Dan kelebihan yang terakhir ialah prospek yang lebih meluas. Produk boleh dijual serata dunia. Penjual hanya memerlukan capaian internet dan peranti saja untuk meluaskan pasaran mereka. Jadi saya akan menerangkan isu-isu syariah dalam bermuamalat menggunakan e-dagang. Bentuk kontrak sama ada melibatkan kontrak secara berlafaz, bertulis, perbuatan dan isyarat merupakan antara isu yang sering dikaitkan dalam e-dagang. Dan perniagaan atas talian yang menggunakan komputer sebagai perantaraan dalam melakukan transaksi e-dagang. Justru itu, kontrak yang berlaku boleh dikira sebagai kontrak secara bertulis kerana pembeli dan penjual berinteraksi melalui komputer dan setiap data yang dihantar melalui dua komputer tersebut boleh dicetak. Seterusnya adalah para ulama fuqaha terdahulu juga telah menjelaskan bahawa bertulis atau bercetak merupakan antara salah satu bentuk kontrak. Ia juga merupakan satu bentuk kontrak yang dibenarkan oleh syarak bagi menunjukkan kehendak
kedua belah pihak yang berkontrak sama ada atau kedua-duanya mampu berkata-kata atau kedua-duanya tidak mampu berkata-kata, atau salah seorang saja yang mampu berkata-kata. Begitu juga dengan situasi kedua-dua pembeli dan penjual berada dalam satu majlis atau mereka berdua berada di dua tempat yang berlainan. Terdapat dua isu yang berkaitan dengan barang jualan dagang, iaitu hukum pembelian barang yang gaib, iaitu barang tiada pada simpanan pembeli dan tidak dilihat secara kasar oleh pembeli, hanya dapat dilihat secara digital atau masih tidak wujud. Terdapat juga pelbagai pandangan dari para ulama, antaranya ialah mazhab Hanafi menyatakan pembelian sesuatu barang yang tidak dilihat gaib adalah sah dan mempunyai hak khiyar untuk meneruskan jual beli tersebut atau tidak, tanpa mengira barang yang dibeli menepati sifat yang dinyatakan atau sebaliknya. Walau bagaimanapun, mengikut mazhab Maliki pula, pembelian dan jualan barang yang gaib adalah sah, tetapi disyaratkan untuk menyatakan sifat sekiranya barang tersebut tiada dalam kontrak. Jika barang tersebut wujud ketika majlis, hendaklah dilihatkan, jika tidak maka tidak sah, dengan menyebutkan sifatnya saja. Manakala mengikut mazhab Syafi'i yang pertama, pembelian dan penjualan gaib tidak sah jika barang tersebut tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu daripada mereka, walaupun barang tersebut wujud dalam majlis, kerana wujudnya unsur penipuan. Okey, secara kesimpulan, kecanggihan dunia teknologi pada hari ini telah menyaksikan pelbagai aplikasi bagi memudahkan masyarakat dalam meneruskan kehidupan seharian. Justru itu, kemodenan telah mewujudkan perniagaan secara e-dagang dengan pelbagai barangan yang disediakan bagi memenuhi permintaan pengguna. E-dagang bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah memberikan kemudahan dan kebaikan kepada peniaga. E-dagang mampu meningkatkan jualan dan mengurangkan kos-kos yang tertentu serta dapat berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Walaupun tidak terdapat hukum asal dalam pelaksanaan dan pembentukannya, namun fuqaha telah menetapkan asas hukum dan teori secara jelas berkaitan dengan urusan jual beli. Itu saja, sekian, terima kasih.